Jabatan terakhir di Kementerian Komunikasi dan Multimedia, MCMC. Itu jabatan terakhir saya lah. Saya berkhidmat di sana. Sudah berkahwin. Lagi apa lagi tuan-tuan? Tu ya kot noh. Sikit-sikit dah. Itu antaranya lah pengenalan berkenaan diri saya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah topik yang kita akan bincang pada malam ni, untuk kuliah kita pada malam ni, insya-Allah saya rasa topik ni menarik sebab tak ada orang pun yang terkecuali. Sebab tu saya pilih tajuk ni. Minta kalau boleh AJK ambil tajuk ni, sebab tajuk ni semua orang kena. Tak ada orang tak ada kena mengena. Kalau dia tak ada kena mengena, dia makhluk asing ke tu. Dia bukan daripada bumi, dia mungkin Mareh ke Pluto kan. Yang kata kalau tajuk ni, adakah aku si tanggang itu, kalau kita tengok dalam cerita si tanggang. Si tanggang ni kita tengok daripada permulaan cerita sampai di ending ceritanya, lain tidak bukan tidak lari daripada penceritaan berkenaan seorang anak yang dahaka dengan mak ayah, dahaka dengan mak ayah. Itu mudah. Tanggang yang mana dilakukan oleh Tan Sri Jin Samsudin, arwah dah. Dia lakonkan cerita tanggang, namanya tanggang. Awalnya baik, penghujungnya buruk, matinya buruk, maka nerakalah bagi dia. Sebab tiada redha ibu bapa, maka tiada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada redha mak, tiada redha ayah, maka tiada syurga bagimu. Itu nak faham tu. Semayang banyak mana pun, kalau kita tak ada redha mak ayah, maka semayang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu cerita tanggang ni bawa banyak moral value pada kita. Tapi kadang-kadang kita tengok banyak kali, tapi makin ramai orang lawan mak ayah. Tu yang pelik tu. Dia tengok itu, dia kata itu cerita je ustaz. Producer buat cerita, dia nak cari makan. Itu biasalah, mana ada orang di batu. Memanglah tak ada orang sumpah di batu. Kalau kata boleh sumpah di batu, tak payah sumpah di batu. Sumpah di ketua emas boleh jual. Kalau anak tuan-tuan 100 kilo, sumpah di ketua emas 999, timbang berapa ribu dapat. Pada jadi ketua batu, macam kalau kat Indonesia, nama dia maling kundang kan. Di batu ramai orang tu. Baik sumpah di ketua emas, lagi untung pada di batu berapa? Betul tak? Betul makcik? Untung. Tapi tak ada lah sebegitu rupa. Cumanya nak abang, kita ni tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah, kita hidup kat dunia ni, kita tengok cantiknya dunia, kita tengok cantiknya bintang, cantiknya bulan, cantiknya alam semesta ni, disebabkan siapa? Dua orang. Yang nama dia ibu dan ayah. Tak ada dua orang ni, sudah pasti kita di dunia ni tak ada kita tuan-tuan. Sudah pasti begitu. Walaupun saya ustaz, orang jumpa di tepi pokok pisang, pasti ada mak. Ustaz, saya dijumpai dalam masjid, orang tinggal depan tangga masjid, pasti ada mak. Cumanya ketika itu mungkin mak kamu tak bersedia lagi untuk menjadi mak kepada kamu. Tapi tetap kamu sebagai anak, tetap tumpang rahim seorang ibu, yang mana 9 bulan 7 hari. Itu kepastiannya. Ada pun yang kurang 8 bulan, tapi tetap menumpang rahimnya. Kalau kita tak tumpang rahim seorang ibu ni tuan-tuan, tak kira lelaki atau perempuan, maka tiada lah dunia kita ni tuan-tuan. Tak ada kat dunia kita ni. Sebab tu ulama, Nabi, Allah larang kita ni dahaka dengan mak ayah. Hukumnya haram. Haram kita dahaka dengan mak ayah. Tak boleh dahaka. Walaupun mak ayah kita tu jahil. Jahil macam mana? Tak semayang dia. Semayang duk tuan-tuan. Tapi dia ni suruh kita buat baik, tapi dia tak semayang. Tak kita pada dia. Kita tak boleh maki dia. Tak boleh. Hai mak, tak semayang ni masuk neraka, mak nak masuk neraka. Kita tinggi surah pada dia. Dosa kita. Walaupun cakap kita betul tak? Betul. Tapi teguran kita tu mengguris hati dia, dosa kita. Oh, hebat mak ni. Sama juga dengan ayah. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ambil pengajaran, fikir balik apa yang kita buat. Sama ada mak ayah dalam masjid ni masih hidup ataupun dah mati. Itulah. Masih hidup bakti, yang dah mati doakan mereka. Sebab tu kata ulama, dalam dunia ni ada dosa-dosa yang Allah balas on direct. Tuan-tuan mengaji kan bab hadis, bab dosa besar, dosa kecil. Ada ulama kata dosa ni besar ni Allah bayar cash kat dunia ni. Fil hayah, masa hidup, qabla mamat, sebelum dia mati Allah balas. Itu dosa memang bayar, not delivery, memang cash semua yang bayar. Nama dia walidan. Dosa dengan walidain siapa? Mak bapak. Apa hadisnya? Kullu nafsin, apa hadisnya? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu zunubin yuakhirullah min masya illa yaumil qiyamati. Nabi kata kullu zunubin yuakhirullah. Setiap dosa atas muka bumi Allah ni Allah tangguh dulu. Tonton zina, nauzubillah, tangguh dulu. Tonton minum arak, tangguh dulu. Tapi kata Nabi illa ukhun walidain,
melainkan dosa dengan mak bapak ni sebelum berlaku mati, Allah akan balas. Nabi sebut bukan lepas mati, sebelum mati. Maksudnya apa ni? Tengah duk terbeliak mata macam ni gini. Ni. Nampak ni? Ni terbeliak gini, kau mati dah ni. Ni dia tengah terbeliak ni, Allah akan balas cash. Tak tahulah masa muda ke masa tua, tak tahulah. Sebab itu urusan Allah, tapi dia tetap akan balas. Sebab ada ni hadis sahih. Persoalannya dah kena ke belum? Ada yang kena sini? Tak kena ni? Mana dia nak baik dulu. Kalau tak baik, kena dah lama dah. Itu. Sebab tu ulama' kata dalam hidup ni tuan-tuan, ada perkara yang Allah susahkan kita. Antaranya anak yang daka dengan mak bapak ni, Allah susahkan dia dunia dan akhirat. Sebab tu bagaimana kita nak tahu tanda-tanda itu? Maka ulama' menggariskan ada 3 tanda. Tuan-tuan. Di tuan-tuan hari ni terjawab lah. Tanda ni kalau ada pada tuan-tuan, kenapa tuan-tuan kaya hidup tuan-tuan kaya tapi masih banyak masalah? Ada orang kaya, masalah banyak. Duit banyak, kereta 5 biji, masalah lagi banyak daripada duit. Ada tak? Ada orang tuan-tuan semayang tak tenang dia. Semayang banyak, hati tak tenang, makin golok, makin tak tenteram. Sedangkan semayang tu amal yang baik, membuat jiwa-jiwa kamu tenang. Ada orang baca Quran tak tenang dia, baca Quran macam-macam majalah. Pernah baca majalah? Macam tu, baca komik Doraemon, Pokemon, macam tu dia baca. Macam tu lah dia baca Quran, tak ada tenang. Pasal apa? Allah kunci hati dia. Sebab tu ulama' tu ada 3 tanda. Siapa ada tanda ni tuan-tuan? Saya ulang lah. Ni kebanyakan ulama' sebut dalam termasuk ulama'-ulama' klasik. Dia kata apa? Siapa ada 3 tanda ni, hidup dia takkan senang dunia dan akhirat. Dia baik macam mana pun, kalau dia tak sempat minta ampun pada mak dia takkan senang dunia dan akhirat. Dunia lagi teruk, akhirat lagi teruk. Ni 3 tanda ni. Jadi kita tengok siapa yang kena kan. Ya, dan cerita apa siapa yang kena tu? Mari kita tengok siapa yang kena. Cerita apa tu? Yang pintu gua tu, cerita apa? Tuan-tuan tak tengok TV ke? Duduk dalam gua ke? Cerita apa? 40 nyamun. Bukan 40 nyamun. Ali bawa jalan lapuk. Yang dia baling dadu tu, kita tengok siapa yang kena. Ni tu. Yang pertama kata ulama, tanda yang pertama yang Allah akan balas dia susah dunia dan akhirat. Tanda yang pertama anak ni tuan-tuan apa? Menyakitkan ibu bapa dengan alisan percakapan. Ni banyak. Ada orang semayang mulut macam longkang, banyak. Dia cakap dengan mak pak dia kan. Kadang-kadang mi lepas dia kan. Banyak tak? Banyak. Kadang-kadang sambil tunggu motor, tunggu mak dia habis semayang, duk maki yo. Mana orang tua ni haram jadah tak keluar-keluar lagi. Duk semayang tak? Mayang tak? Orang tua tu lambatlah jalan. Kawan tu gaut. Lambatlah jalan, nak buang telekung, bapak telekung, nenek telekung, lambat. Nak salam dengan makcik leha, tipah tertipu. Orang yang anak ni duk tunggu teh motor ni, duk marah ni. Dosa dia tak? Dosa. Bila dia maki tu, mak dia dengar, mak dia terasa hati, dosa dia. Bukan dosa kecil, dosa besar. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya jangan syirik kepada dia. Tuan-tuan depan saya ni tak syirik kan? Betul tak? Tak jumpa rumah, betul? Ada jumpa rumah sini? Ada jumpa rumah sini? Hui, jumpa rumah ke tak? Tak? Tak apa. Siapa jumpa rumah ni? Semayang Allah tak terima. Semayang penat lah, saya bang ni. Saya duduk mengaji dengan Datuk Semayang kamu kan. Dia bang, siapa duduk semayang, duduk pegang rumah, mayang dia Allah tak terima. Sampai bila? Sampai dia buang rumah. Ada orang mayang tapi dia rumah nombor 1. Dia ustaz dia tak percaya ru'yah, ba'yah, ma'yah apa dia tak percaya. Ni mau karut. Orang macam ni semayang Allah tak terima semayang dia. Allah kata kamu tak syirik pada aku, bagus. Kamu semayang, kamu pergi haji, kamu pergi umrah, kamu puasa, kamu bayar zakat, bagus. Dan Allah sebut illa iya wa bil walidaini ihsana. Selepas kamu semayang, selepas kamu buat amal kepada aku, jangan lupa ihsan kepada siapa? Mak ayah. Maksud ayat Quran ni dalam surah Al-Isra' ni tuan-tuan, ayat 23 ni, maksud Allah kata apa? Siapa-siapa kat dunia ni hampa duk kira tonggolok hampa ya, hampa duk kira ibadah hampa ya, mak pak hampa tak peduli, hampa jangan harap amal hampa ni diterima oleh Allah SWT. Faham tu pasal Penang tu? Hampa tu faham tu? Kan ni bagi pakat Penang ni faham. Bani mau Penang belakang ni, di Montebai ni Penang ni kan Kedah kan. Siapa-siapa yang duk amal ibadah banyak tapi dengan mak dia tak ihsan, cakap lebih kurang, gelar mak dia orang tua kutu, ada. Oi orang tua, dia panggil orang tua tu. Memanglah tua, panggil orang tua, marah. Jangan panggil orang tua, panggil orang lama, okey sikit. Lapik orang lama, okey sikit. Ni panggil orang tua tak sedar diri, selama ni hidup
makan gaji aku, makan kedarah ni, orang Penang kita ni makan kedarah gaji aku, tak sedar diri, nak harap apa toreh getah tu apa duit sangat dapat. Ada orang anak macam tu? Ada. Mayang dah Ustaz, mayang baca Quran tak, khatam 30 ayat, apa 30 juzuk khatam dah tuan-tuan, tapi mulut dengan mak pak tak jaga. Hang ingat Quran tu Allah terima ke? Hang tak ada ihsan dengan mak pak hang, Quran pun tak terima hang. Tu orang kita jamin juga lah. Dia kata orang kita ni syok je no, tahu no. Bukan tuan-tuan lah, orang belah-belah Mongolia tu no. Dia syok je no lah. Dia ni buat ibadah syok, tapi dengan mak pak dia tak peduli. Kadang-kadang dia kata pada mak dia, mak jatuh air mata, dia tak minta maaf pun. Dia tak serba salah pun. Mak ni jatuh air mata tak, dia tak marah, dia tak ada pun serba salah, dia tak ada pun inisiatif nak minta maaf. Tak ada dia. Dia tak peduli pun. Mampu pergi orang tua tu, sikit-sikit jatuh air mata, sikit-sikit tu mata. Murah sangat air mata tu. Dia. Ada anak macam tu? Tuan-tuan jangan duk jegeng tu. Ada kata tak? Ada. Ni, pernah tak kena maki dengan anak ni? Siapa tak pernah kena maki dengan semua? Bagus kira ni. Pernah tak kena maki dengan anak? Weh, tak berani hangguk weh. Ada, mesti ada punya lah. Takkan semua hidup tak nak kena maki. Kena punya. Cumanya anak tu sedang ataupun tidak ya. Kita ni orang tua-tua tambah ni, umur 70, 60 ni, hati lagi mau terguris. Sebut kata sikit pun terasa dah. Jerkah, anak tu jerkah, dia jerkah je. Kita terasa dah, rasa dah. Apa hal dia panggil kuat-kuat ni, aku pekak lah. Nampak dah, rasa dah tu. Sebab tu bahaya tu. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah, kena hati-hati. Kita ni tuan-tuan, hidup kat dunia ni macam roda. Tahu roda? Pernah nak bersikap? Kadang-kadang kita di atas dan kita di bawah. Bila kita di bawah, bila kita tua tu. Kita muda macam saya, di atas kita anak. Betul? Esok kita tua, kita jadi ayah, dan kita ada anak, kita ada menantu. Betul? Jadi tuan-tuan masa dulu di anak, tuan-tuan taat pada mak ayah tuan-tuan. Esok tuan-tuan di bawah, anak-anak tuan-tuan akan taat pada tuan-tuan. Itu kena pastikan benda tu berlaku. Tapi kalau tuan-tuan masa di atas, tuan-tuan lawan mak ayah tuan-tuan, esok tuan-tuan di bawah, tuan-tuan lagi teruk pada tu. Betul tak betul? Di tuan-tuan jangan pelik. Ni nak raya puasa tak lambat ni, nak puasa ni. Duk telefon anak, mat, mailah balik buka puasa dengan mak. Anak tak balik, tuan-tuan jangan pelik. Cuba tuan-tuan remind balik, teringat balik dulu masa mak aku hidup, aku balik dah buka puasa dengan dia. Tuan-tuan duk salahkan anak ni memang aku ajak. Dah, cuba kita fikir kita dulu ni buat apa pada mak kita dulu. Sebab Nabi sebut masa hidup Allah balas. Siapa yang balas? Anak balas. Ni semua ada anak belakang ni. Kau tak ada anak? Ada anak ni? Ada kan? Cuma banyak tak banyak kan? Ada yang sebelah, ada sebelah ni. Tak ada sebelah macam ni. 10 dah. Paling banyak apa sini paling banyak? 8, 7. Saya jumpa makcik tu sebelah. Saya cerita tuan-tuan. Sebab tu kita jangan menyakiti mereka dengan lidah kita. Lidah ni kata ulama, kata orang tua lebih tajam daripada pedang. Betul tak betul tuan-tuan? Pedang ni ambil potong sakit mana? Ambil pedang potong tangan sakit mana? Ada potong tangan sakit kepala. Tu nama gila babi nama dia. Kalau potong tangan, doktor akan rawat di mana? Di tangan. Tapi lidah ni Allah jadikan tak ada tulang. Ada lidah tu tak ada tulang. Siapa ada tulang ni? Mana ada lidah tulang? Cuba tengok binatang yang tak ada tulang, bahaya. Binatang yang tak ada tulang, bahaya ke tak? Contohnya apa? Obo-obo. Pernah tengok obo-obo? Bukan obo-obo api sukan siyo. Tu bukan. Tu tak bahaya. Yang obo-obo lelok tu, dia ada tulang tak? Tak ada. Cuba pergi main dengan dia macam main kucing. Miau. Main. Tuan-tuan kalau kena sengat dengan dia, tak dan pergi hospital, mati tu kan? Obo-obo yang main. Sama dengan lidah tuan-tuan. Kita kata sedap pada orang, tapi orang yang merasainya tuan-tuan, dia merana semua hidup dia. Terutamanya ibu dan ayah kita. Persoalannya, masa dia hidup dulu, apa yang kita cakap pada dia? Ini persoalannya. Sebab saya pasti depan saya ni ada ibu-ibu ayah-ayah dah mati, betul tak? Cuma saya nak tuan-tuan remind ni, kenapa aku susah hari ni? Tuan-tuan fikir dulu masa mak bapak tuan-tuan hidup, apa yang tuan-tuan cakap pada dia? Dan begitu tuan-tuan cakap, dan begitu Allah balas di dunia. Selagi mana dia hidup, Allah balas dan balas dan balas, dan Allah tidak pernah lupa. Ini kena faham ni. Manusia ni lupa, Allah ni tak pernah lupa. Dia balas muda tak apa tuan-tuan. Ni macam saya, contohlah masa muda ni balas tak apa, kita kuat lagi. Kalau masa kita lumpuh, ni masa tuan-tuan lumpuh, tuan-tuan bini mati lah contoh. Tuan-tuan lumpuh duk atas katil, siapa nak harap siapa jaga? Nak harap siapa jaga? Oh, jiran sebelah jaga? Jangan harap dia jaga. Nak siapa jaga? Anak lah jaga. Kalau anak tak masuk berak kita, anak tak masuk kita makan, tuan-tuan jadi apa? Saya nak tuan-tuan fikir tu ya.
Dan Allah akan balas tuan-tuan. Selagi mana kita hidup kat dunia ni, ini dosa yang mana daka dengan mak ayah, Allah akan balas. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah, saya nak cerita satu cerita yang pernah terjadi seorang pakcik yang umurnya 50 tahun. Ada umur 50 ni? Angkat tangan. Tak mengaku, tak senang diri. Dia kata, ustaz, boleh tak nak cerita pada ustaz? Pasal apa? Saya ni ada cerita silam yang lama dah. Dan ketika itu ibu saya masih hidup dan umur saya ketika itu 50 tahun. Dan sekarang dah 50 lebih dah. Saya, ustaz, dalam hidup saya sayang sangat pada individu yang namanya ibu. Sayang. Dan saya tak pernah lukakan hati dia. Tapi selama saya hidup, dua perkara yang Allah tutup pada saya apa? Yang pertama, saya ada anak lelaki 2 orang belasan tahun. Dan isteri saya sudah meninggal. Saya duduk bersama mereka. Dan mereka tak pernah makan sekali dengan saya. Mereka tak pernah bertegur sapa dengan saya. Bila saya balik ke rumah, mereka pun masuk dalam bilik. Bila saya masuk dalam bilik, mereka pun keluar. Saya nak cakap, mereka buat bodoh, tak mau cakap dengan saya. Dan saya pun tak tahu apa masalah. Saya bagi apa yang mereka nak. Sebab saya ni businessman, duit banyak. Kadang-kadang income saya sebulan 30k, 20k tu biasa lah. Yang kedua, ustaz, apa yang saya buat kat dunia ni, Allah bagi saya rasa jiwa gelisah. Allah bagi rasa saya jiwa rasa ragu-ragu. Jiwa gelisah macam mana? Rasa tak sedap. Tuan-tuan pernah tengok tak orang takbir sampai 10 kali tak masuk? Tengok dia sampai rimeh perut. Bahal orang tua ni. Menyesal duduk sebelah dia. Allah, imam dah rukuk lah, dia tak rukuk-rukuk Sebab apa ni? Duk was-was. Tuan-tuan, penyakit was-was ni antaranya gangguan syaitan yang berikan pada kita. Dan siapa yang membenarkan begitu? Semestinya Allah yang benarkan begitu. Betul tak tuan-tuan? Kalau jiwa kita tak tenteram, boleh tidur tak malam? Jiwa tak tenteram, rasa nak tidur pun tak sedap, rasa macam mana? Tuan-tuan pernah rasa? Jiwa tak tenteram ni? Pernah rasa ni? Kau tuan-tuan tak rasa langsung ni? Saya pernah tuan-tuan lah. Sebab terlalu letih mungkin. Bila tidur tuan-tuan, hati jadi macam gelisah kan? Nak tidur tak boleh nak. Tambah-tambah kalau ada kuliah bersama, baru ni saya ada kuliah bersama Menteri Besar Perak kan. Esok dia bagi homestay, kita nak cakap depan menteri ni jadi macam malam tak boleh tidur. Boleh macam mana tau, jadi tak boleh tidur, dia jadi hati. Esok aku cakap salah mampu dia hantam aku teruk kan. Dia macam mana tau. Dan pakcik dia kata, ustaz, saya ni Allah bagi hati saya rasa tak sedap, hati saya rasa tak tenteram. 2 perkara ni saya dapat. Dan saya cari selama saya hidup ni, saya cari tapi tak jumpa. Dan perkara ini saya dapat, clue saya dapat di mana? Di satu masjid dia tadi Kuala Lumpur. Dan ketika itu saya hadir dalam satu kuliah, saya dengar kuliah, dan ketika itu ustaz menceritakan kelebihan Ramadan antaranya. Sebab ketika itu ada 10 hari nak sambut Ramadan. Dicerita kelebihan Ramadan. Tuan-tuan, kita pun tak lama sambut Ramadan kan. Antaranya apa? Ada satu hari yang dinamakan Malam Lailatul Qadar, lebih baik pada 1000 bulan. Malam tu siapa dapat? Guarantee best. Tapi persoalannya, siapa yang terpilih? Dan tak semua orang terpilih, kata ustaz tu. Bahkan dia kata, kalau anak dahaka ni hang bangun malam tu, dapat malam Lailatul Qadar, wa imah sekalipun Allah benarkan, tapi doanya, dosanya tidak akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sebut, la'anallahu haqqa liwalidain. Allah itu laknat anak yang dahaka dengan bapa. Hang doa ni laknat ni kecil tau, besar tau. Macam kau Nabi Lut dilaknat besar. Dahaka lain, laknat itu lain, murka itu lain, laknat itu lain. Nabi kata laknat ke atas anak dahaka, hang semayang pun Allah tak terima, hang doa lagi Allah tolong. Selagi mana? Tak minta maaf dengan mak pak. Dia ni tuan-tuan, bila dengar macam tu, orang umur 50 tuan-tuan, duit banyak, nak berapa dah, betul tak? Dia kata bila dengar betul ustaz, hati yang gelisah tadi makin rasa macam lagi mengelok-elok, macam ayam panas yang dimasak tau. Ayam dimasak dalam jerang tu kan, menggelogok. Lagi begitu. Contoh mudah gini lah saya sebut, saya sebut. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mencuri, contoh kan, datang polis siasat, tuan-tuan rasa macam mana? Tuan-tuan mencuri tabung masjid, contoh lah, bukan tabung masjid ni, tempat lain lah. Tuan-tuan curi, tiba-tiba polis main siasat. Tuan-tuan rasa takut tak? Tuan-tuan curi ni, rasa takut tak? Polis main siasat, takut tak? Takut. Santulah dosa. Tuan-tuan buat dosa, bila dekat dengan dosa yang tuan-tuan buat tu, hati tuan-tuan Allah akan bagi lagi meluak-luak. Dan begitu bila dia rasa ustaz ni sebut macam tu, dan hatinya makin meluak-luak, dan dia pasti perkara inilah yang menyebabkan dia ni Allah tutup hati dia, dan anak-anak dia tak mau pedulikan dia. Tuan-tuan, peduli ni bukan senang. Sampai makan pun tak mau. Tuan-tuan bayangkan, nak duduk tu meja ni tak mau duduk ni, meja makan kan, tak mau duduk, dia makan sekali.
Balik rumah, balik lewat pun tak ada ditanya ayah sihat ke, ayah pergi mana, tak ada ditanya tuan-tuan. Tuan-tuan rasa kalau tuan-tuan lah, tuan-tuan orang tua umur 50, ada anak lelaki belasan tahun, dia pun buat tuan-tuan macam tuan-tuan dah mati, tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan rasa apa? Ni Haji dia kata ni, tuan-tuan ustaz rasa apa? Kalau anak ustaz bini mati lah, umur 50, balik rumah anak tu buat ustaz macam ustaz dah mati tu. Lalu pun tak peduli, macam tak ada orang, macam ayah dah mati. Faham tak statement tu? Faham tak? Macam ada tapi macam tak ada. Ada orang tua tu tapi macam tak ada dia buat. Allah tuan-tuan. Kita faham lah benda tu. Dia kata minta lah masa ustaz cakap gitu, dia pun minta pada Allah, ya Allah tunjuklah aku, tunjuk. Aku nak tahu kenapa, apa masalah, mungkin aku dah salah dengan mak aku mungkin. Dan ketika itu dia kata, ustaz, bila saya minta sungguh-sungguh dengan tangisan air mata, maka Allah tunjuk pada saya, rupanya benda ni dah berlaku lama ustaz, ketika umur saya 17 tahun. Lama lah saya kata. Agak tuan-tuan umur 17 tahun, tuan-tuan buat apa pada mak tuan-tuan? Dia jawab saya, dia cerita 17 tahun, Tuan Haji cerita. Saya kata macam mana umur 17 tu, macam mana Tuan Haji buat? Dia kata satu hari mak dia ni basuh seluar jin kesayangan dia tu. Basuh selalu okey, tapi hari tu tertuang klorok. Tuang tu bukan sikit, banyak klorok tu lekat kat seluar jin. Marah saya. Bila marah, saya ambil seluar jin tu, saya balin ke muka mak saya, kena muka mak. Dan saya kata pada mak, orang tua bodoh, orang tua tak ada otak. Ni dah. Antara perkataan begitu dia kata, dan peristiwa dah lama berlaku dan saya pun dah lupa. Tapi ketika dalam masjid tu, Allah ingatkan balik. Inilah perkara yang mana hang duk cari selama ni, aku bukakan kepala otak hang bagi hang teringat balik. Jadi saya kata Tuan Haji buat macam mana? Habis kuliah Kuala Lumpur tu, start kereta daripada Kuala Lumpur balik ke Temeloh. Saya kata pukul berapa sampai? Dia kata dalam 12.30 malam sampai. Dia tak telefon mak dia. Sampai depan rumah, dia parking kereta depan rumah, dia tutup suai kereta, dia pun nampak mak dia buka pintu. Rupanya mak ni dapat rasa anak nak balik. Itulah mak. Dia kandung kita 9 bulan 7 hari tuan-tuan. Lama dah, lama. Dia dapat rasa anak nak balik, dapat rasa. Dan apa keluar pada mulut mak dia? Yang pertama dia kata, ustaz, kenapa kamu balik lewat malam? Sekarang dah pukul 12.30, kamu umur 50 tahun, bawa kereta malam-malam, mata pun kan nampak. Dia mak ni tak pernah nak tunjuk rasa protes. Kita tuan-tuan tiap-tiap hari protes. Masa dulu lah ni sedar diri belakang dah. Dulu protes, mak tagih handphone, protes. Mak kata tak mau kenal dengan menantu tu, dia protes. Kahwin kat Thailand, bukan orang sini lah, tempat lain. Bawa calon menantu tu nak tunjukkan mak kata aku tak mau, kahwin juga tanpa restu mak, kahwin kat Thailand. Ada betul tak ni? Tapi mak kita marah macam mana pun dia ambil berat tak? Ambil berat. Awak balik lewat malam 12.30 ni. Apa dia kata? Mak, saya ada perkara yang nak cakap dengan mak, dan perkara ni dah lama berlaku dan saya tak boleh tangguh dah. Saya kena cakap dengan mak dan saya kena minta maaf pada mak. Dan mak dia keluar dari mulut apa? Yang kedua mak dia cakap apa? Apa lagi yang kamu nak minta maaf pada aku? Selama ni tak cukupkah dengan maaf yang aku bagikan pada kamu? Tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun, raya puasa hang minta maaf. Apa lagi yang aku nak maafkan hang? Dia, dua perkara. Mak ni tak pernah tunjuk protes dia. Bahkan dia nak jaga hati anak, dia kata hang tak ada dosa dengan aku. Tuan-tuan, kata pak cik ni tuan-tuan, bila dah mak kata macam tu, dia sedih. Sebab mak ni menyembunyikan kesakitan hati dia. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan tengoklah, kalau mak sakit telefon kita kan. Ni mak sakit, dia kata darah tinggi naik, bawa mak pergi klinik. Kita kata kita meeting, mak marah tak? Mak marah. Tuan-tuan, mak tuan-tuan marah. Tuan-tuan, mak telefon ni, temat apa darah mak naik ni. Dia kata darah mak naik, darah tinggi naik, bawa mak pergi klinik. Kita kata kat mak kata ni tengah meeting ni. Ada mak kata, tak duli, bawa juga. Ada. Oi, ada ke tak? Tak ada. Mak kata tak apalah, mak faham. Mak terpaksa memendam rasa sebab anak punya perangai. Betul tak? Itulah mak. Tak tahulah mak tuan-tuan. Kalau mak saya macam tu lah. Kalau kita cakap pasal kerja, dia tak cakap banyak. Tak apalah, buat kerja dulu. Itulah dia bang. Ni tengah ada kerja ni mak. Dia kata tak kira kerja tak kerja, hang balik. Dah dia kata itu. Dia kata tak apa, buat kerja hang dulu, bagi selesai baru hang balik. Itu mak. Dia terpaksa memendam rasa, dia makan hati banyak. Kadang-kadang hati dia pun dah hilang. Kita langsung haram tak peduli pun. Orang tu makan kangkung pun tak apa, mampu biar. Dia makan sekat 3 rasa tiap hari. Ada dia peduli, mampu tak peduli. Rumah ekor ni ada 5. Mak tu kipas pun dah cabut, tak peduli lah. Semayang siang malam pagi petang bukan main. Ui kemah. Tapi mak kampung, rumah macam rebah ayam. Dia duduk rumah 3 tingkat. Haram tu. Betul tak bang?
Ni Allah sebut, hang tak buat ihsan, hang jangan harap aku nak ihsan pada hang. Bukan marah, nasihat. Dok, kita ni kadang-kadang bangga dengan ibadah kita dan kita lupa pada ihsan yang patut kita buat baik tu. Kita lupa. Bukan lupa, bapak lupa kadang tu. Betul juga, lupa. Birthday mak pun lupa. Tuan-tuan ingat birthday mak tuan-tuan? Walaupun mak tuan-tuan mati, ingat? Siapa ingat birthday mak dia? Kadang-kadang birthday mak lupa, tu pun nasib ada WhatsApp group. Lo ni kan handphone kan, WhatsApp group adik-beradik buat. Abang kata, "Weh, esok birthday mak baru teringat tu, kontor tu. Oh, birthday mak aku. Lo birthday mak pun lupa. Birthday bini ingat. Kau orang sini dah tempat lain." Anak abang kata, tuan-tuan, itulah tuan-tuan. Dan tuan-tuan, pendek cerita tu cerita panjang. Dia kata, "Ustaz, siabak pada mak mungkin mak dah lupa. Peristiwa ni berlaku lama, dia anggap mak dia lupa." Dan orang perempuan ni tuan-tuan, kelebihan orang perempuan lah, dia tak pernah lupa. Tambah-tambah benda yang dia sakit hati, dia tak lupa. Tuan-tuan panggil dia bodoh, bini tuan-tuan ni, dia tak lupa. Weh bodoh, dia ingat bodoh tu bila, hari apa, pukul berapa, dia ingat tu. Esok tuan-tuan dia tengah masak kan, dia kata tengok apa, kita kata, "Ya, sedap masak hari ni." Dia kata, "Tu lah orang bodoh masak macam tu lah." Dia balas tu. Dia ingat. Sebab tu jangan kata orang perempuan. Sama lah orang tua ni kata, "Mak saya ni Ustaz, saya ingat dia lupa, dia umur 80 lebih, ingat lupa. Saya habaq pada mak cerita ni lama, mungkin mak dah lupa." Dan ketika itu saya pegang tangan mak, saya cium, saya kucup dan saya kata, "Mak, mungkin mak dah lupa." Saya ulang dan saya ulang. Dan saya kata pada mak, cerita ni berlaku lama ketika umur saya 17 tahun. Tuan-tuan tahu tak, bila sebut 17 tahun, dia kata, "Ustaz, tangan yang menggenggam tadi makin dilepaskan." Tuan-tuan, contoh mudah lah. Saya suka bagi contoh mudah, bagi faham ni. Takut tak faham tu. Tuan-tuan kalau tak suka satu benda, contoh tuan-tuan tak suka Pak Mat tempe, contoh kan. Tuan-tuan nak pergi rumah dia? Hui, nak pergi tak? Tobat lahum tak pergi kan? Kalau nak lalu depan rumah, lalu tak? Depan rumah minta lalu. Dia sanggup lalu belakang rumah, langkah pakai iban tu. Dia tak lalu sebab dia meluat ke orang tua tu. Tak lalu dia. Sebut nama, meluat tak? Sebut nama. Pak Man Tepe lama tak main masjid. Kita dengar nama, kita kata hati apa? Haram sebut nama dia ni. Dengar nama pun meluat dah. Samalah orang tuan-tuan, dengar angka pun dia jadi takut. Samalah makcik ni yang kata tu Haji ni, dia kata apa? Bila sebut 17, tangan yang makin menggenggam, makin dilepaskan. Dan bila saya sebut, ketika umur saya 17 tahun, mak pernah tetang kelorok atas slot jin saya. Dan saya gelarkan pada mak, saya lempar slot jin ke muka mak. Dan saya kata pada mak, orang tua tak ada otak. Antara gelaran saya kata pada mak, mak masih ingat tak? Dan bila sebut orang tua tak ada otak itu, yang tersemat di hati orang tua tu, tangan yang tadi dilepaskan tu, dia rentak begitu. Dia rentak, dilepaskan begitu. Bila lepas gitu tuan-tuan, apa kata mak dia? Perasaan yang lama mungkin yang terpendam lah hati ni, orang tua ni bila dah lama ni tuan-tuan, dah makin dalam ni kan. Apa dia kata? Ini dosa yang selama ni aku tak penuh redha dunia dan akhirat. Ini yang lain tu aku ampun, tapi ini. Sebab tu tuan-tuan perasan tak, anak-anak zaman lah kalau minta ampun ayah puasa ni, dia minta ampun je lah. Minta ampun lah mak daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Itulah. Lepas tu duit raya. Haram ni tu. Dia tak tanya mak dia, "Mak, ada terasa hati dengan bini cik?" Ada tanya? Weh, ada tanya? Ada terasa dengan bini saya ke mak ni, dia masak lemang ke, dia buat rendang masin ke, dia cakap. Ada tanya mak itu? Tak tanya gitu. Dia kira ujung rambut je kaki, selesai. Tak selesai tuan-tuan. Sebab ada perkara yang mana mak ni tak boleh lafaz dan kita kena pujuk dia cakap. Antaranya macam ni ya. Orang kata face by face, hati dengan hati, tuan-tuan. Tapi tak banyak anak dapat macam tu lah. Saya basi dalam masjid pun tak banyak lepas itu. Dapat anak tu. Main kat dekat tuan-tuan, kaki bertemu kaki ni, lutut sama lutut. Dia pegang tangan tuan-tuan, pegang tangan pakcik ni, pegang. Ayah, ada tak? Ada? Hui, ada ke tak? Anak tuan-tuan tu? Dia main-main duduk atas betih tuan-tuan. Ayah, saya ada dosa dengan ayah. Ada? Jarang lah tuan-tuan. Kalau piramid kata jarang. Kadang lah tu lah. Tak jumpa tuan-tuan. Bila jumpa, bila Allah balas, baru dia teringat tu. Lagi tak balas, macam tanggang kan. Lagi tak balas, lagi tak senang diri. Betul tak? Tak diri sampai kahwin dengan anak raja kan. Sampai kapal itu, sampai di kampung, mak tu bawa makanan kegemaran. Ditolaknya mak itu lalu tu. Sebab apa? No, bela bini. Jangan bagi naik ke kandar. Kotor ke kandar. Dia nak kira bini dia. Aku tidak kenal orang tua dia. Pam, dia bagi jatuh halut orang tua tu. Ya, tuan-tuan. Sebab tu jaga, no? Jadi tuan-tuan, bila mak dia tak ampun dosa, dia sujud di kaki mak dia. Belah kanan mak dia tarik. Dia sujud di kaki belah kiri, mak dia tarik. Akhirnya dia kata, "Ustaz, kalau ustaz di tempat saya, apa ustaz buat?" Saya ketika tu saya tak boleh jawab sebab saya tak pernah lalu macam tu. Kalau tuan-tuan tanya kalau dia tanya tuan-tuan, apa tuan-tuan boleh jawab? Sebab tuan-tuan tak nak sesi macam tu, betul tak?
Kalau ustaz jadi macam tu, apa tu ustaz buat? Saya kata saya tak tahu. Sebab saya tak macam tu. Saya tak kata dia teruk lah. Dia terasa hati pula. Saya kata saya tak pernah duduk situasi macam tu. Dia saya tak tahu macam mana nak gambarkan. Tapi saya rasa teruk lah. Dah bila sujud kaki mak ni. Pernah sujud kaki mak? Tak pernah tu. Suap mak? Paling lekeh lah suap mak. Pernah. Seorang janggut, yang lain tak. Suap bini? Yang ramai senyap tu dia tu ramai suap. Nah, abang kata tuan-tuan, dah kata mak tak ampun saya ustaz, saya tak balik malam tu. Tak balik sebab dah lewat pukul 1 tak balik. Ustaz orang tua ni satu patah benda dia cakap. Bila dengar tadi hak saya cerita tadi tu kat dia marah, dia satu patah cakap. Dia masuk bilik sengap dah. Tahu sengap, diam. Membisu 1000 kata, tak kata apa. Diam. Saya pun tak apa masuk bilik, saya pun sengap tak kata apa. Cuma saya munajat pada Allah, minta pada Allah suruh orang tua ni Allah buka hati dia. Tengah dia doa tu, dalam keadaan saya tak sedar dari sebab saya munajat sungguh minta pada Allah ni suruh mak buka hati dia. Bila saya aminkan doa saya tu, alangkah terkejutnya bila saya nampak mak saya datang memeluk saya. Di tengah belakang dia peluk. Seronok dah kalau mak peluk. Kalau tuan-tuan dapatlah satu tanda hayat, tuan-tuan nak dah suruh mak tuan-tuan dihidupkan semula. Nak tak? Nak? Ni tambah-tambah nak Ramadan ni nak cukup terasa tu. Ramadan ni. Sebab selalu dia balik buka puasa sekali kan. Tak tahulah saya gitulah. Tuan-tuan tak tahulah masa mak tuan-tuan hidup. Kita balik buka puasa, mak kata nak makan ni tapi bazar Ramadan bawa orang tua tu seronok. Dia nak ni. Kita bayar kan. Lah dia tak ada rasa lain tu. Balik rumah dia pula jual terus. Tu lagi teruk tu. Mak mati jual rumah, lagi teruk. Ada apa sini tu? Dia 3 Abdul bayar. Kan dul ni pun payah juga. Bukan orang sini lah kan. Itu. Nah, abang kata tuan-tuan, mak dia peluk dan apa kata mak dia? Aku ampunkan segala dosa kamu dan kamu tak dosa dengan aku. Dia kata ni bulu rumah ni meremang Tuan-tuan kalau bulu rumah meremang selalu saya jumpa hantu kan. Kat 5 balik rumah, betul tak? Ni meremang ni. Dia kata ustaz rasa meremang Sebab apa tuan-tuan? Sebab mak ni tuan-tuan dia ada satu power tuan-tuan yang kita tak tahu. Tak tahu kita tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, bila mak dia ampun dosa, 2 perkara. Yang pertama, hati yang tadi Allah bagi gelisah, Allah bagi tak sedap, itu Allah buka. Dia kata hari pertama kahwin pun tak seronok macam tu. Hari pertama dapat anak pun tak sesyok macam tu. Tuan-tuan boleh bayang sendirilah. Tuan-tuan kahwin berapa kali? Hidup bayang aku 2 kali tak tahu macam mana. Hari pertama kahwin, hari kedua kahwin tak tahu pula kan. Nak abang hari pertama kahwin dia kata tak rasa seronok macam mak ampun dosa pagi tu. Dan peristiwa kedua dia kata ustaz ni pendek cerita lah, panjang cerita ni. Sejam dia cerita tu tak kira air mata keluar ke. Orang lelaki ni riau buruk tau. Tahu riau? Pernah tengok orang lelaki riau pakcik? Tengok lain orang lelaki riau pernah tengok? Jarang tu. Orang lelaki dia ego. Tamu naik motor ego, lagi ego. Motor ego, orang tua tu ego dah. Nak peluk pun tak bagi orang tua tu. Batal semayang, ego. Tapi dah tengok dia menangis tuan-tuan ya Allah bu. Hingui ni masuk dalam mulut tu pun tak sedap ni. Sop dia sedut tu. Oh tak sedap. Air mata ni tadah macam orang kata apa tadah skrap tu. Dia punya tahan air mata tak boleh keluar tuan-tuan bayang kan. Tapi kalau nangis buruk. Tambah kalau mamak nangis lagi buruk. Saya kenal sekali mamak tu. Ni cerita betul. Mamak tu nak kata mamak dia orang luar lah. Orang Pakistan kot. Saya habis kuliah pasal anak tanggang ni lah. Dia duduk flat masa tu kuliah di flat. Dia habis kuliah tu. Dia main kat saya. Dia tahan. Dia kata ustaz. Dia cakap tu dia meraung. Otak pasang ni nak kena santau apa. Dia kata itu. Dia kata ustaz. Dia kata saya selalu lebihkan bini saya. Mak saya tak peduli pun. Riau. Lepas tu saya kata tak apalah mak ada lagi dah. Ada ustaz. Lepas ni saya nak baik pada mak saya. Saya kata bagus. Lepas tu dia nak peluk aku. Oh aku tak jam. Sebab apa jam? Ayak mata ingui lekat kat baju aku. Masa tu tak ada coronavirus. Tidak boleh kata tak boleh coronavirus. Dia tak ada masa tu. Lama dah saya tahu ni. Jadi dia pun peluk. Dia peluk. Ingui tinggal. Tu yang paling geram tu. Kan? Kita pun tisu tak ada. Masuk kereta pun gabui kan. Gabui depan AJK. Dia kata teruk ustaz pada kan. Tuan-tuan. Abang kata tu. Dia insaf. Bagus lah. Orang tua ni. Walaupun bukan orang Malaysia, orang Pakistan. Kan? Tapi nangis buruk lah. Aku tak nak jumpa nangis itu. Oi, teruk tuan-tuan. Tu memang sungguh meraung tu. Kalau Pontianak jumpa Pontianak tak boleh cari makan tu. Kalau orang macam tu. Tu yang pertama tuan-tuan. Bila dia balik rumah tuan-tuan, anak yang tak pernah jumpa dia, tak nak makan sekali, dia kata ustaz, bila saya balik ke Kuala Lumpur pagi tu, sampai depan rumah, saya nampak anak saya 2 orang duduk luar depan rumah. Duduk depan pintu rumah tu.
Benda ni tak pernah berlaku sama saya duduk dengan mereka ni. Tuan-tuan bayangkan. Kalau fikir kalau otak kita ni pelik tuan-tuan. Balik rumah anak dia tunggu depan rumah. Pelik tak? Pelik. Turun kereta, anak main lari 2 orang peluk, dan dia kata pada saya di telinga belah kanan saya, dan saya ingat sampai lah yang sulung kata apa? Ayah, kami banyak dosa dengan ayah. Ayah ampunkan dosa kami. Dia tuan. Tu hebatlah. Tu yang Nabi kata biru abakum tu. Kamu baik dengan mak ayah kamu, anak-anak kamu akan buat baik dengan kamu. Kalau kamu buat lebih kurang dengan mak ayah kamu, anak-anak kamu akan balas lebih teruk pada tu. Dah kena belum tu? Nombor 1 tu. Tak ada lagi. Tuan-tuan kalau bergaduh dengan mak tuan-tuan minta maaf tak? Kalau bergaduh minta maaf. Kau biar lu. Biar lu lah, orang tua tu sejuk. Kita banyak itu ambil mudah banyak benda. Selalu bergaduh pasal apa? Harta selalu banyak. Yang jumpa saya banyak pasal harta. Ayah tu silap bagi harta lebih sikit ke adik tu, dia mengamuk orang tua tu. Menggoyan. Alah, harta ni kau boleh mati pun. Tuan-tuan boleh mati harta tuan-tuan? Tak boleh mati. Yang awak mati apa? Amal. Harta tak boleh mati. Duk bergaduh. Orang dengan mak kita, dengan ayah kita, malu ke orang tuan-tuan. No, tu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, ulama sebut apa? Menyakiti mereka dengan apa? Perangai, perbuatan. Tadi mulut, perangai. Ini pun perangai banyak. Ada anak tuan-tuan perangai bagus tak? Mulut bagus. Tapi perangai teruk. Teruk macam mana Ustaz? Bila kahwin, duk lebih bini. Ni sebab ni. Tuan-tuan tahu tak? Kita lebih bini kita daripada mak kita. Kita anak dah kau. Saya ulang mana-mana orang lelaki-lelaki yang kahwin, dia lebihkan bini dia daripada mak dia. Dia beli handbag pada mak, dia beli handbag pada bini dia. Kan mak tak beli pun. Tuan-tuan beli tak? Masa birthday mak tu beli handbag, beli tak? Kau beg plastik je beli. Tak, ni saya cakap tak mau selindung-sindung tuan. Saya tak pandai-pandai selindung, saya cakap terang. Selama mak tuan-tuan hidup, tuan-tuan nak tengok tuan-tuan lebih bini ke tak? Apa yang tuan-tuan beli lebih pada mak ke lebih pada bini? Itu saya tanya. Tapi sejauh lah, tak hidup merapu banyak-banyak. Saya tanya mudah. Tuan-tuan sama mak tuan-tuan hidup, yang masih hidup ni ataupun yang dah mati masa dia hidup, tuan-tuan beli kat mak dengan bini tuan-tuan mana lebih? Tak boleh jawab nampak? Tak boleh jawab. Semua tempat dia tu dia diam tadi, tak boleh jawab. Memang lebih bini. Tak? Bini pula kau boleh tiap dia bagi. Mak tak kata apa? Mak kata apa? Lupa birthday mak. Mak tak kata apa? Tak? Tak apalah nak buat macam mana lupa. Mak macam tu. Cuba bini ingat lupa. Dia suruh tidur luar. Dia azal tu. Tengok ada bagi azal lalu azal bagi syak tu. Saya sambung lah insya-Allah.
Okey tuan-tuan, saya sambung. Bila sebut tentang perangai ni, saya ingat cerita Al-Qamah kan. Walaupun cerita ni kata ulama ada kata palsu, ada kata benda ni tak betul. Sebab Al-Qamah ni macam memburukkan sahabat Nabi. Tapi tak apa, kita ambil iktibar. Al-Qamah ni cerita dia tuan-tuan, sampai last kali pun nak dibakarkan dia kan. Betul tak? Ingat cerita Al-Qamah ni? Pernah ingat kan? Banyak usaha cerita kan. Tapi ada setengah ulama kata dia ada palsu, tak apalah. Kita cerita ambil iktibar. Dia cerita baik, tak apa. Kita cerita tak ada masalah kan. Benda tak masalah. Al-Qamah ni tuan-tuan, sampai lihat dibakar dia. Dia ni ahli ibadah, dia rapat dengan Nabi, dia ni buat ibadah banyak. Tapi last kali tuan-tuan nak mati tak boleh mengucap. Pasal apa? Dia hantarnya utusan bila bin Rabah pergi jumpa Al-Qamah ni. Tanya bini dia, siapa lelaki tak boleh mengucap? Tak tahulah dia kata. Datang jumpa Nabi pula. Ya Rasulullah, aku pergi melawan Al-Qamah, dia ni tengah nazak tapi tak boleh mengucap. Kata Nabi, mungkin ada masalah dia ni, mungkin ada problem. Dia ada mak pak dia. Kata bila bin Rabah, dia ni pak mati lah, mak dia. Pergi tanya mak dia. Pergi bila jumpa mak dia. Tanya mak Al-Qamah ni. Ni anak kamu ni, Rasulullah hantar aku tanya kamu. Anak kamu tengah nazak. Dia ni nak mengucap tak boleh. Adakah dia ada dosa dengan kamu? Apa kata mak dia? Aku tak kenal Al-Qamah ni. Aku tak kenal dia. Siapa Al-Qamah? Sesungguhnya kamu ibu dia. Tak kenal dia. Sebab aku tak ada anak yang biadab macam tu. Lebih kurang gitulah, aku tak ada anak yang macam tu. Dalam bila pujuk punya pujuk, akhirnya dia cakap apa? Kata Al-Qamah, kata mak Al-Qamah ni, aku kecil hati dengan dia sebab dia selalu lebihkan bini dia. Sampai tu tahap tuan-tuan beli. Ni cerita lah tuan-tuan, tak tahu betul ke tak, tapi tak apa, ambil iktibar. Sampai beli kain tuan-tuan, dicerita riwayat, beli kain satu kain elok, satu kain biasa. Mak ni dah ambil satu kain tu cantik, mak dia buka dah. Lawanya Al-Qamah beli kat mak ke? Dah mak tu silap, tu bukan kain mak, tu kain bini saya. Dia boleh ambil kain satu gitu bagi kat mak. Mak nak tu. Dia boleh ambil kain tu, ambil simpan, bagi kain satu lagi kat mak dia. Hak kosong tu. Hak dia kain bunga-bunga, kawan-kawan tu berkenan. Dia kata hak ni hak bini dia punya. Hak ni bini dia punya. Hak mak hak ni, mak dia tengok. Cantik dah mak. Mak dia kata apa? Mak kata boleh. Sampai tahap tuan-tuan, mak ni dia sampai tahap mak Al-Qamah ni tak ada duit. Hantar utusan pergi jumpa Al-Qamah. Tak pernah dengar kan? Pergi hantar utusan. Kata apa? Mak kamu ni dah tak ada duit, dia minta lah sikit untuk jamah makanan. Apa kata Al-Qamah? Bagi tahu pada mak aku ni ada duit untuk cukup makan dengan anak bini aku je. Kalau ada lebih aku bagi orang tua tu. Bayang kata tuan sampai tak je gitu, lebihkan bini sangat. Sampai lah tak boleh mengucap, nak dibakarnya tuan-tuan. Al-Qamah ni akhirnya macam mana? Mak dia kata, itu anak aku, jangan kau bakar dia Rasulullah. Aku ampunkan segala dosa dia, walaupun sebesar mana pun aku ampun dosa dia. Itulah mak tuan-tuan. Jangan lebih bini sangat. Makcik-makcik pun jangan duk kawal laki sangat. Ni laki duk kena makcik pun sama orang dia. Duk tahan laki balik rumah mak siapa. Sebab apa? Bergaduh dengan mak. Menantu versus mak mentua. Ni payah. Sebab apa? Mak mentua tu mulut jahat, dia kata mulut mak mentua saya jahat nak mampu lah. Duk bergaduh dengan dia apa siapa. Esok makcik dia mak mentua. Tak tak makcik? Esok makcik ada anak laki-laki, anak laki-laki kahwin dengan perempuan, dapat menantu tak? Dapat. Kalau makcik dulu dia menantu hantu, esok dapat menantu hantu tak? Sebab Nabi kata dah, yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Kalau makcik laki tu nak beli apa kat mak mentua, makcik kata tambah duit lagi. Abang nak bagi 50 kat mak, kurang tu bagi 500 gue. Esok menantu kata macam tu. Ini laki orang 500, dia kat tinggal 50. Esok menantu macam tu, duk bagi apa orang tua tu gigi pun tak ada lah, bagi 50 dah, dia gonyok ke gigi lah. Tengok tuan-tuan. Ni cerita betul saya bang tuan-tuan. Sebab tu ibu dan ayah, isteri, suami kena balance. Bawa mak pergi kedai makan, jangan duk lebih bini sangat. Kadang-kadang ni over sangat, tahulah romantik tu tahulah. Sampai kadang-kadang ambil luk ikan sekat tubuh kat bini, mak tu duk tengok. Takkan mak tu tak ada hati? Tidak sahabat. Ada lah sini orang yang tu. Ikan sekat bertiga, dia tak tanya mak dia apa, mak nak steam ke, mak nak sekat 3 rasa ke, mak nak macam-macam mana. Haram jadah. Haram dia tak tanya pun. Dia boleh ambil ikan tu, buh kat bini tu. Dia tanya bini, cukup tak? Bini tak cukup lah bang. Bini pun teruk tak? Patut dah laki tu nak ambil cedok kat kita tu. Bini tak bang tu, mak bagi mak. Betul tak? Bini tu lapak nak mampu. Aku tak tahu lah.
Yang ni saya tengok dengan mata saya tuan-tuan. Tapi mak tak kata apa. Mak tu biasalah duduk orang tengah. Ni meja panjang. Mak selalu dihakim lah. Hakim yang tidak dilayan. Tu mak tu. Pakai telekung balik bayang kan. Anak bawa pergi makan. Anak tu duduk kalau dengan Facebook, duduk kalau dengan handphone. Mak handphone tak ada. Pakai handphone pun yang balik anjing, anjing pun mati. Kalau handphone kita ni kalau balik anjing, anjing ambil main Facebook. Handphone kita ni dia buka tu dia banyaknya follower. Tu anjing lah. Nabak kata tuan. Yang lebihkan bini. Ni tambah-tambah yang mana ni yang muda-muda esok balik raya. Kalau mak tegur bini jangan marah. Ni buat bini hang balok liat macam gajah bangun ni. Jangan kata apa. InsyaAllah mak cik nasihatkan bini cik. Kan okey tak? Okey tu. Tak perlu kata apa-apa pun. Yang nak marah orang tu alamak ni sibuk lah. Itu hal aku pasal aku lah. Dia boleh aku. Ha tu tuan. Sebab bini dia akukan mak dia tu. Ada tak itu? Lah ni merayan. Bila mak mati tulis Facebook. Rindunya dekat mak. Puih tuan-tuan. Tuan tengok ramai orang merayan dalam Facebook. Tengoklah. Hari ni hari kematian mak saya, rindu mak saya. Dia merayan apa? Rindu masakan mak. Merayan apa dalam Facebook? Kau tonton situ tak? Tu nama dia mental. Orang Malaysia ni banyak mental. Mental dia banyak. Ada terjemah lewat media sosial. Dia mental. Dia shock. Dia gila babi seorang dalam mental tu. Dalam Facebook. Dia tulis merayan. Mak saya, mak yang baik. Dia selalu suap saya makan. Dia merayan seorang. Orang tak komen pun. Lagi dia merayan. Dapat satu like pun dia merayan lah. Satu je. Esok tulis pula. Kita yang duduk dalam dia punya friend pun kita meluat. Dia post lagi. Yang ni tu. Betul tak tuan-tuan? Sebab tu masa mak ada perangai jaga. Apa yang mak kata, angguk sudah. Habis tu ustaz mak kata buruk pasal bini saya. Angguk sudah. Kalau bini cerai dengan tuan-tuan, tuan-tuan dapat bini baru tau. Betul tak? Tuan-tuan ikatan dengan bini tuan-tuan ni, isteri ikatan dengan suami ni sebab apa? Kahwin dia. Betul tak? Cerai dengan suami, dapat suami baru kan? Betul tak Kak Leah? Ni, Pak Man betul tak? Dapat suami baru kan? Tapi kalau bercerai mati dengan mak, ada mak baru. Cerai mati dengan mak, orang tua tu dah mati lah. Dapat mak baru. Dapat ustaz mak tiri, sama. Tu soalan dia, sama ke tak? Confirm tak sama. Tambah pula cerita ibu mentua aku. Kenapa nangis kat sini tu? Nangis kat kelab malam sana. Tu teruk cerita tu tuan. Tak ada mak mentua teruk je tu. Tu cerita pian bibat burung lah. Ya, itu nak abang kata. No perangai jaga. Kan? Kita beli barang mahal-mahal kat isteri kita, belilah kat mak sama. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan masa mak tuan-tuan hidup, apa tuan-tuan paling beli mahal pada mak tu? Ni bukan riak lah, tapi nak tanya lah tuan-tuan. Apa tuan-tuan beli pada orang tua tu masa dia hidup? Paling mahal lah. Kira kalau bagi tuan-tuan mahal lah. Apa dia? Siapa pernah beli kereta kat mak dia masa mak dia hidup? Okey, seorang. Dia mampu beli kereta. Jangan kereta surung sudah. Tengok kan? Beli tuan-tuan. Masa mak hidup. Esok rantai dapat kita juga. Kan siapa pun. Salah. Benda tu akan dapat pada kita betul tak? Tu pun berebut dia beradik bergaduh. Rantai ni mak kata aku. Dia kan kata aku juga haram tak jaga mak orang tua tu pun. Duk aku. Tu pun teruk juga. Ada orang tuan-tuan, saya kuliah di Penang di Bawang Jaya. Dia beli motor kat pak dia. Orang tua dia dah bersekat tu raga besi tu. Bukan bersekat kecil, bersekat besar hak kayu. Hak tali cedok tu tuan-tuan, pada hak berat tu. Beli motor hak tak ada gear, apa motor apa? Motor auto orang tua bagi dia. Dia naik motor tu masuk dalam barit. Dia tahu ustaz beli dah, orang tua tu tak reti naik. Dia naik bersekat buruk dia tu, tak apalah beli dah, dia tak reti naik. Tak apalah. Ni masalah tak beli. Jauh sekali tak beli. Ini masalah. Kita mampu beli kereta pada dia, beli tuan-tuan. Walaupun kereta second hand, beli. Kancil pun tak apa. Bukan kancil tu. Kereta kancil, yang beli kancil pula kat dia. Orang tu naik ke mana, beli. Tuan-tuan, beli handbag, beli bagi kat makcik kat mak kita. Handbag bukan mahal pun lah ni, 100 lebih ya. Beli kat bini sampai 3,000 handbag tau. Kat mak handbag pun tak beli. Kadang-kadang sambut birthday mak, birthday isteri kan, buat kek 3 tingkat. Post dalam Facebook, orang tua tu ada Facebook tak? Dia buka Facebook, loh. Anak aku beli kek dekat apa, dekat bini dia tak baik abang kat aku pun. Terasa tak orang tua tu? Terasa. Jadi lepas ni makcik-makcik jangan dulu buka Facebook banyak-banyak kan. Sekali terasa hati, anak-anak makan hati banyak kan kita kadang kan. Itu tuan. Yang ketiga terakhir. Elok tu 855 lah. Yang ketiga kata ulama apa?
tidak menunaikan tanggungjawab kepada ibu bapa. Ni nombor 3. Tanggungjawab lepas tangan. Gaji sekupang pun tak bagi. Ada anak tu? Ada. Dia kerja gaji 30,000, sekupang tak bagi kapok dah. Kat mak dia tak bagi dia. Sebab apa? Mak dia, ayah dia ada pencen, dia tak bagi. Pencen tu duit dia. Ni tanggungjawab kita bagi pada orang tua tu. Bagi. Berapa banyak Ustaz? Saya kata tak ada jumlah. Bagi ikhlas, jangan RM1 pula. Nah ya RM1 untuk bulan ni. Agak-agak lah, patut-patut lah. Rokok pun berapa rokok? Habis rokok ni? Ada rokok? Rokok apa? Satu kotak RM17. Bagi orang tua tu RM1. Teruk nak mampu tu. Pada-pada 50. Okey tu. Ada orang kata Ustaz saya mampu 50. Okey lah 50 bagi. Nah ya 50. Nah mak 50. Okey lah bagi ya. Ni kadang-kadang anak tu sekupang pun tak bagi. Ni sahabat ni jangan kedekut dengan mak bapak kita tuan. Kata Ustaz Abdul Samad, kamu nak hidup kamu bahagia, kamu nak kamu kaya di dunia ni, buat mak bapak kamu macam raja. Tuan-tuan boleh tengok YouTube dia bang. Nak kita senang di dunia ni, buat mak ayah kamu macam raja. Dia nak apa? Baik. Dia bukan nak duit sangat kan. Orang tua ni tak nak duit sangat. Dia nak orang terperhatian. Yang pertama, ada duit, jangan lupa bagi. Yang kedua, dia sakit, jaga. Berapa banyak tuan-tuan mak anak-anak sekarang ni nak jaga kita? Berapa banyak? Tak banyak. Sebab apa? Ada rumah orang tua-tua tu transit dia paling mudah tu. Dia kata Ustaz, apa salah hantar rumah tua-tua? Salah tak? Kecil salah hantar rumah tua-tua. Siapa suka peluk rumah tua-tua angkat tangan? Suka? Suka tak apa, hukumnya harus. Persoalannya bila kita nak hantar mak dan ayah kita rumah tua-tua, dia tak mau. Dia abang dah. Aku tak mau pi rumah orang tua-tua. Kita ambil dia bola munik kereta pentak ni kau. Kawan tu mesti kepik. Ada kepik. Dia pelekor dengan abang ipang dan bubuh. Sebab apa? Nu nak tolak rumah. Lagi orang tua tu ada tak boleh nak jual rumah. Ada perangai macam tu. Ada. Terus ada gelak. Ada. Kau tuan-tuan gelak dia buat. Dia duk kata macam mana nak jual rumah orang tua ni. Orang tua tak mampu. Nampak? Dia kata kita kena hantar rumah tua buat mesyuarat PIBG. Oh, bukan sekolah. Dia rumah mesyuarat PIBG tu. Putuskan kita hantar mak kita rumah orang tua. Tu hak abang tu. Orang tertaiko besar. Bawa mak pergi rumah tua tuan-tuan. Ada mak ni tak apalah, apa nak hantar mak pergi rumah tua, mak tak kira, tak kisahlah. Mak tu terpaksa benda masa hantarlah orang tua tu. 3 hari tak makan nasi tu. Duduk termenung. Duduk tengok rumah. Rumah tu lah dulu dengan laki dia kan. Nak dijual rumah tu. Gamuk tuan-tuan tu. Dia lembu lagi bagus anak tu ni. Lembu senang. Habis makan masuk kandang. Senang tak? Tak masuk teribai pungkok. Masuk dia. Tak mau di lembu, besar lembu, di kambing. Lagi senang. Mak lapak, mek, kenyang, diam. Jadi manusia ni banyak tanggungjawab ni kadang-kadang. Saya pergi baru ni Kemunting. Pernah pergi Kemunting kan? Kat Kemunting ada satu rumah tua-tua, rumah transit. Tahu transit? Transit ni hampa boleh hantar tu ikut jam. Saya kata hebat Kemunting ni. Mana kalau kena tong jam tambah orang tua tu hantar situ sejam. Mak dua ni sejam nak kena tong jam lu hantar bayar sejam. Lah KKL pun tak ada. Oh Kemunting ada hebat. Saya tanya orang Kemunting saya kata tadi saya nak main kuliah sini, saya jumpa satu rumah orang tua-tua, dia tulis tu rumah boleh hantar ikut jam, ikut hari, ikut minggu. Tuan-tuan pergi tengok bohong pergi tengok. Tepi jalan kat traffic light, tepi jalan belah kanan. Ada banyak. Jadi jaga-jaga ni. Lepas ni aku kena hantar sejam. Anak pergi Langkawi 3 hari 2 malam. Dia kata ayah, cek hantar ayah rumah best punya. Ayah apa kemas bawa baju topi sengit sebelah. Lala hantar rumah transit tu. Nega tuan-tuan. Dah ada mesti ada permintaan. Bila ada permintaan rumah tu mesti ada. Sini ada rumah tua-tua ni. Ni pun tebal. Tak ada lah. Mana orang timbul tebal ni bagus Tapi kadang-kadang dia buat, dia kurang pok dalam bangsai kan boleh kira ke. Ada tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, bila mak ayah kita tua, jaga dia. Basuh berak dia. Mulia tangan anak ni basuh berak mak. Siapa yang jaga mak dia, basuh berak mak dia, basuh berak ayah dia, mulia tangan dia. Basuh kencing ayah, mulia tangan dia. Tuan-tuan, sebab Nabi kata apa? Sebenarnya sahabat ya Rasulullah, aku nak pergi perang dengan hang ni, boleh tak? Nak pergi jihad dengan hang. Nabi kata, hang ada mak apa? Dia kata ada mak, kamu pergi berbakti pada mak ayah kamu kerana pahalanya lebih besar daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jaga mak pak ni besar jihad dia. Suap mak makan tuan-tuan besar jihad dia. Sebab tu jangan hantar mak tua-tua. Dah hantar ambil balik. Saya tuan-tuan 3 tahun lepas saya pergi Tanjung Rambutan. Tahu Tanjung Rambutan? Tanjung Rambutan ni apa yang tuan-tuan faham?
Ada orang kata ustaz ni gila babi. Oh, tanam hutan. Nak gila dah ke? Saya tahu bodoh. Tanam hutan ni bukan orang gila yang tu ada. Orang tua dalam tu ada. Masuk dalam, ada rumah orang tua-tua. Ni yang kata sebelah ada, saya tahu dia makcik sebelah orang kan. Orang tua tu lah. 3 tahun lepas atau mati ke tak tahulah. Saya pergi tuan-tuan masuk rumah, masuk tanam hutan tu, jumpa makcik ni. Makcik ni lumpuh. Saya tanya makcik, Assalamualaikum, salam ustaz. Makcik umur apa? Dia abang umur sekian-sekian. Saya tanya makcik berapa lama duduk sini? 10 tahun. Saya tanya makcik anak anda berapa? 11. Tu dia, saya kata 11. Ni dia terlentang ni, kalau boleh berdiri 30, haram dia kata. Kita ada orang sakit nak gurau, kau boleh kata bila nak mampu orang tua ni lagi dia sakit kan. Dia kata makcik selama duduk sini 10 tahun ni, anak mai tengok tak? Dia kata sekali hantar, itulah kali tak akhir mai. Sekali hantar, itulah kali tak akhir datang. Mana tak pernah mai tu. Check in, tak out dah. Mana dia hantar tu, kira mak dia mati tu lah. Ada itu. Ada. Dia hantar mati tu lah. Kapan itu, dia ambil mayat lah. Ataupun dia ambil surat mati lah. Ada anak tu? Ada. Saya kata makcik, anak jawab apa? Dia boleh terang nombor 1 sampai 11. Hebat makcik ni. Dia ingat tu. Saya kata makcik, yang terakhir yang saya terkesan bila saya kata dia, pernah dah doakan pada anak yang sebelah orang ni, pelingkup ke, bagi rosak bina mereka ke, pernah tak makcik? Apa kata dia keluar mulut dia? Saya kandungkan mereka, saya besarkan mereka, saya susukan mereka, takkanlah sebab perkara ini saya nak doakan buruk pada mereka. Nampak tak mak? Walaupun tak mau tua, dia tak doa buruk. Kita belum tentu. Salah bagi atas pusaka, haram 10 tahun tak balik. Ada orang tua tu 10 tahun tak balik. Kaya puasa tahun lepas balik. Itu nasib baik pak dia duduk tu pun duduk atas kursi, duduk di chair dah. Sebab lumpuh dah. Mak tu hidup lagi, dia kata Ustaz. Nasib baik kalau balik-balik mak mati. Tak kecium syurga tuan-tuan kita ni. Tak cium syurga tuan-tuan. Boleh faham tu? Sini ada yang jaga mak ayah. Ada yang jaga masa dia hidup. Kau dia buat macam bola sepak. Sepak pergi abang, saya sepak buat free kick tu. Hei, ni dah 3 hari duduk rumah aku ni, main ambil pula. Dia buat macam bola sepak. Dia tengok Liga Premier banyak. Dia buat macam bola. 3 hari rumah aku ni, haram duk makan beras banyak Dia sepak pergi abang pula. Tu nama dia bola sepak. Ada tak? Ada. Tuan-tuan jenis tu ada tak? Dia jaga tapi dia pas sana, dia pas sini. Lepas tu gamak tak jaga, tinggalkan masjid. Tu masuk area metro pada muka. Ada orang tua kena tinggal masjid 2 tahun lepas ingat. Siap duduk kat masjid tunggu anak. Rupanya anak tinggal, anak abang kapak dia tu. Abang habis sembahyang tunggu depan pintu ni. Saya nak pergi kedai lah. Tengok area metro. Ni suruh abang ada ni. Ni. Ni orang tua ni. Tengok ingat kan wartawan interview dia. Pakcik awak tunggu depan masjid Anak suruh tunggu, dia tak bergerak, tak pergi mana. Orang tua tu sami'na wa ata'na duk tu. Tok imam tadi dah pukul berapa tak ada anak main pun. Rupanya anak tu tinggal situ. Pak tu berdiri lah macam tokong tu. Punya kurajak punya anak tu tuan. Hang buat pok hang macam tuai kayu. Hei tuan-tuan, hidup nak berkat macam mana? Hidup gini tuan-tuan. Nah sebab tu tanggungjawab kita jangan lepas. Boleh tuan-tuan? Nah jangan tak mau tua-tua. Kalau tuan-tuan dapat mandikan dia, alhamdulillah tuan. Mandi jenazah tu last. Masa dia hidup tuan-tuan mandikan dia. Takat basuh berak tu bau jering tu biasa lah orang tua. Takkan dia makan Neston 4 jam. Kan budak-budak kalau umur sebulan 2 bulan tu dia makan susu tak busuk kan. Dah kata orang tua umur 80 makan nasi ayam bau lah petik tu biasalah. Bukan suruh ambil konyek-konyek. Basuh-basuh, lepas tu dah habis basuh tu, buh sabun Dettol ngeng-ngeng habis Ini duk komplain banyak-banyak apa? Tak payah komplain banyak-banyak pun. Kita buat je tuan-tuan. Lah hidup kita ni buat dulu. Jangan cakap banyak. Ni kita cakap banyak buat tak. Cakap apa pun tak buat pun. Ada orang tanya ustaz, saya nak buat macam mana baik kat mak saya. Kita pun abang gini, haram tak buat pun. Esok tanya pula, gini je. Kita cakap lagi kali 3 kita malas cakap dah. Orang tua dia cakap banyak, buat tak. Kena faham tuan-tuan, no? Sebab tu kena hati-hati lah hidup kita. Nak kita hidup bahagia dunia dan akhirat, utamakan mak lah hidup kita. Boleh tuan-tuan? Ibu ayah-ayah boleh? Boleh ibu? InsyaAllah boleh. Jadi kita buatlah baik. Yang mana tak ada tu, Nabi kita 3 perkara. Ni last sebab tu lepas ni tak tahu mai pula redak kan. Yang pertama Nabi kata apa? Doakan mereka. Kalau mak ayah mati dah doakan. Doakan lah ustaz, mana-mana lah. Janganlah jamban sudah. Ya Allah, duk tengah berak perut pio. Tu teruk tu adab tak ada. Doa ni kat mana-mana boleh, no problem. Tapi ada perkara-perkara yang ulama larang. Yang kedua kata ulama apa? Tunaikan wasiat mereka. Wasiat yang mak tinggalkan jangan kita langgar. Contohnya apa? Jangan jual rumah. Mak kata dah, rumah ni mak sayang.
Esok kalau mak mati, jangan jual rumah ni, duduklah adik-beradik. Ni dok, mak tu baru mati, kubur tu merah, jual dok. Faham tu? Ada pun wasiat tak boleh buat apa contoh? Wasiat mak yang tak boleh buat apa contoh? Mak wasiat kepada kita apa contoh? Kalau mak mati esok, tanam tengah-tengah highway, itu tak boleh buat lah. Kalau mak mati esok, tolong balut kaki songket, itu tak boleh. Bergaduh pula untuk imam nak balut kaki songket, tak boleh. Mana wasiat yang patut lah. Yang ketiga Nabi sebut ni, kita lupa. Kalau mak ayah kamu mati, kata Nabi apa? Buat baik pada kawan baik dan sahabat handai mereka, kawan karib mereka, kawan baik mereka. Mak ayah mati dah, kawan baik dia tak mati lagi, kawan karib tak mati, buat baik, jumpa, belanja makan. Ni jumpa duk maki, ontor dia tak mampu hipok aku mati, dia tak mati lagi, haram kau lo. Ada gitu, ada orang tu duk kayu sekat, dia himpit kereta, kawan tu duk mata pun kabun dah, belaga tiang elektrik mati tu. Tonton buat baik pada kawan baik mereka, sama lah kata Nabi buat baik pada ayah yang sedang hidup. Ni ada tak kawan ayah hidup ni kat kampung ni? Ada kan? Pi rumah dia lagi. Tak pernah pi 30 tahun pi malam ni. Dia kata gila babi dia ni main bawa lah. Pi tuan-tuan, hantarlah, bagilah kain pelekat selai, huluk 100. Kerana apa? Itulah pahala tahir kita nak boleh buat. Pak kita mati lah. Faham tak tuan-tuan? Tapi kita tak penuh pun nak buat gitu. Sebab apa? Dendam dengan kawan baik dia. Faham tak? Dia cukup tu. Tengok macam panas telinga tu, berhenti lah. Tengok telinga bro, panas tu kan. Kau boleh banyak-banyak, sikit-sikit sudah ha. Dia cukup lah tuan-tuan, insyaAllah 3 perkara tu boleh. Cuma saya pesan tu lah. Ramai orang tanya, Ustaz, kalau mak saya dah mati, ada harapan ke Allah ampun dosa? Saya tak boleh nak jawab. Sebab benda ni pun saya pernah tanya pada ulama-ulama besar, mereka pun tak boleh jawab. 50-50. Sebab dosa dengan mak ayah ni besar. Dia bukan sekadar cukup tuan-tuan duk Allah, Allah, tak. Duk kat dinding ni, duk pegang tasbih, cabut tasbih tu, tidak. Ada orang dia buat dosa dengan mak dia ingat duk depan dinding tu, duk tasbih dia besar ni sampai besar-besar guli tu. Ni dosa mak ayah bukan macam tu. Tak. Dia sebab dengan makhluk ni payah sikit kata ulama. Hampa kena minta maaf pada dia. Dia hidup minta maaf, tak hidup payah sikit. Kena minta redha, minta Allah ampun lah, mudah-mudahan lah. Husnuzon pada Allah lah, mudah Allah ampun. Itulah saya nampak. Sebab tu yang mana mak saya hidup, pergi minta ampun. Kau susah pun. Mak duduk jauh, telefon. Ada telefon? Kau guna walkie-talkie? Kau teruk dengan orang ni walkie-talkie? Handphone. Telefon lah kan? Saja gurau duduk tengok dengan Lena kan? Telefon lah mak. Apa masalah tuan-tuan? Duduk telefon bini kan? Telefon mak sekali tuan-tuan, no? InsyaAllah, dia cukup sekali tu lah. Untuk malam ni, mudah-mudahan faham lah tu. Agak masuk dah tanggang diri tuan-tuan ni? Masuk ke tak? Tak berani sebut tu. Masuk ke tak? Tak masuk ke tak? Aku tak tahu dia tak. Kalau masuk tu malang lah saya bang. Itulah saya nak bang. Sebab Allah balas masa hidup. Saya duduk mengaji bab ni tuan-tuan, bab dosa-dosa besar, bab adik-adik Nabi ni. Dia banyak adik Nabi ni. Tapi yang bab dosa dengan mak bapak ni Allah balas cash. Tuan-tuan tengok tak Syed Mokhtar? Syed Omar Mokhtar kenal? Abang Boceh? Tak Abang Boceh? Tak kenal? Tu Maharaja Lok Mego, abang besar-besar tu. Kan dia mati baru ni. Umur dia berapa? 33 tahun. Saya 30, dia 33, tak jauh. Dia 32. Oh, 2 tahun lah. Mana malaikat Israel nampak 30 tambah 45, 50 lagi nampak. Dia ni tuan-tuan, bila dia mati, disemayangkan di Masjid Gombak Utara tu, Masjid Gombak Utara besar. Tuan-tuan pemain semayang dah berapa mai? Hampir 2000 lebih. Semayang jenazah. Tepi, kiri, kanan, belakang penuh, full house. Depan tak ada lah, depan mayat, jangan depan pula. Saya pergi mayang Ustaz depan. Tu gila apa dah. Ni penuh full house. Masa tu saya tak ada sebab saya kuliah luar. Sahabat saya kata ramai nak mampu. Bila nak mampu orang Penang kata memang ramai lah. Faham nak mampu bukan mampu ramai nak mampu ramai. Kalau kita lapak nak mampu, lapak semua tu. Ngantuk nak mampu, tu mampu semua tu. Dia tahu ramai nak mampu, dia tahu Ustaz ramai. Macam main Jumaat tu. Ramai lagi. Mayang ni tu, main jenazah. Rupanya tuan-tuan, bila dia mati, ada ustaz cerita, kawan saya cerita, 3 perkara dia buat dalam hidup dia. Ulama sebut, tanda kematian baik apa antaranya apa? Bila dia mati, ramai orang semayang dan ramai doa kan dia. Ni kena faham lah. Dia ni bukan ahli ulama, dia pelawak lah, pak lawak. Sampai masuk TV kan. Tuan-tuan tengok dah pak lawak masuk TV. Sebab mati je dah. Saya tak pernah jumpa ni pak lawak masuk liputan TV, TV3, TV1, semua cerita. Ramai main semayang dah. Woi, pelik tuan-tuan. Terdetik dalam hati saya, aku duk ceramah banyak esok ada orang mayang aku tau. Duk perempuan pun haram orang tak main mayang pun. Ni tuan-tuan belum tentu Ada ke orang main mayang esok tuan?
Kau tuan bangun, "Woi, mayang aku oi." Taubat lah tak mayang tu oi. Tentu. Ada orang dia tak ada orang tuan-tuan bila mati siapa tak mayang dia. Ni orang mayang dia sampai 2000 lebih. Mati husnul khatimah, mati yang baik. Antaranya apa yang pertama tuan-tuan, abang Bocin ni buat, apa yang pertama? Dalam hidup dia tak pernah lebihkan siapa melainkan mak dia yang lumpuh. Mak dia lumpuh. Dia apa-apa pun mak dia lu. Sampai kahwin boleh cerita ni Ustaz Habib Liu. Interview dia kata sebelum masa hidup lah. Dia kata apa yang saya buat, saya akan utamakan mak saya termasuk saya kahwin. Apa yang mak saya setuju, itu saya kahwin. Kalau tak setuju, tak kahwin. Allah balas kat dunia. Nampak tak? Hadis tadi. Kat dunia Allah balas. Orang main semayang banyak sampai pukul 10 malam pun main cari dia. Tengok ada orang tua main cari pukul 10 malam. Tengok tak tuan-tuan? Tuan-tuan tengok ke dok Penggali kubur tu nak tutup pintu pagar. Datang makcik pukul 10 malam. Tuan-tuan pernah pergi kubur 10 malam? Sama nak pergi kubur pukul 10 malam. Ni kubur sebelah ni. Pukul 10 malam dia main. Assalamualaikum. Mana? Mampus tapi. Pukul 10 malam main orang tua ni. Dia kata, "Tuan minta saya masuk. Nak tengok pusara abang Bocin ni." Dia kata, "Tak boleh makcik. Dah pukul 10. Kami tak boleh bagi masuk. Tolonglah saya main jauh." Dia tanya penggali kubur. Tanya pada dia pasal apa main. Dia kata, "Makcik." Dia kata, "Dia ni masa hidup sara anak-anak saya." Tapi siapa pun tak tahu. Pukul 10 malam main tengok lagi. Allah tuan-tuan hebat. Kita mati esok, haram siapa tak main tengok pun. Belum tentu tu pukul 10 malam main tengok tu. Main tengok bola lah malam tu. Contohlah tuan-tuan, no? Jadi kena ingatlah tuan-tuan, kita semua akan mati. Mati kita nak yang baik, bukan mati yang buruk. Dia boleh tu? InsyaAllah, nah. Dia ingatlah pada mak ayah kita. Nah, saya tak tahulah sebab mak saya hidup lagi, ayah saya hidup lagi. Saya tak tahu nak cerita lah macam mana. Tapi yang mana dah mati ni pak rasa kot. Kau tak terasa langsung. Kau tak ada derai rasa. Rasa tuan-tuan bila mak tak ada. No. Seronok kalau mak ada. Saya kalau balik Penang tuan-tuan, seronok. Dia masak macam-macam. Mak, tu apa nenas ikan masin. Sedap tuan-tuan orang tua tu buat. Tapi kalau tak tahu satu masalah dia tak ada, tak tahu nak apa. Kita interview telefon dia. Interview SPA kan, jawatan kerajaan. Telefon dia, "Mak, pukul 8 interview mak doa." Dia angkat tangan, "Ya Allah, pemudahkan anak aku dapat ni." Mak kita. Tapi kalau dia mati esok, minta apa? Minta bini doa kan? Belum tentu. Belum tentu mustajab. Sebab doa mak ni mustajab. Sebab tu buntung siapa ada mak ayah, ada lagi doa mustajab bagi dia. Tapi siapa tak ada lah. Dia cukup sekarang tu lah. Tengok semua muka Pak Jebon semua berhenti tu. Bokor 9 suku, tak berhenti kan. Dia berhenti lah. Saja lebih sikit. Lepas ni kau tak main dah. Ni tengok muka macam meluat ni. Kompon lepas ni tak main lah. Ada orang dia kan suka ceramah macam ni. Duk maki-maki orang. Saya maki orang. Ada pakcik tu haram jadah. Dia kata aku nak maki dia. Saya sebut nama dia. Benda dia main-main apa. Dia maki-maki haram. Aku nak makan berhenti tu. Faham orang tua ni sengit kan. Kena ketum kan. Ada saya dakwah tuan. Ramai orang marah. Marah tu dia buat bodoh lah. Sama orang tua-tua kan. Dia kan betul ingat pun. Dia makan garam banyak. Tu dapat darah tinggi tu. Malah cakap apa? Aku garam banyak je hang tau. Tu ya. Biar dia lah. Dia meroyan seseorang dia. Dia cukup kali tu tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak. Kot apa saya cakap. Ada yang terasa hati. Ada yang marah. Minta maaf banyak-banyak. Maafkan saya ni. Okey ceramah macam ni. Okey tu. Cakap ceramah. Tuan-tuan, jangan dakar dengan mak ayah. Dosa. Jangan kata. Itu ceramah zaman dulu. Lah ni ceramah kena terang. Tak ada macam peribahasa telajak perahu boleh bondo, telajak perbuatan binasa diri. Tu lambat. Lah ni cakap tu terang bagi faham tu. Betul tak tuan-tuan? Dah faham tak? Saya tak faham langsung. Tu manteruk tu, tak faham langsung tu. Ada orang haram tak faham langsung. Apa saya beripik apa pun tak faham kan? Kira dapat sikit okey dah. No? Jadi tuan-tuan cukup sekadar tu. Terima kasih banyak-banyak atas kehadiran tuan-tuan malam ni. Mudah-mudahan saya doakan Allah panjangkan umur tuan-tuan masuk bulan Ramadan nak main ni. Tak lama lah. Agak sempat masuk Ramadan ni. Siapa asal dia kompon masuk? Nak kongsi ke lah apa rahsia? Ada? Saya kompon masuk. Istiqamah masuk. Teruk tu. Belum tentu tu. Tengok-tengok kalau-kalau sepok benda mati. Belum tentu lah. Jadi tuan-tuan, kita jumpa lagi. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.